Immanuel Kant, ahli kumpulan C, Muhammad Fadi Ikmal bin Muhammad Rafi di 23115660. Muhammad Amir Syafiq bin Yusri Effendi di 22315476. Muhammad Hakimi bin Ismail di 22315146. Muhammad Nur Ashraf bin Nazri di 23115671. Muhammad Zulhilmi bin Zulraimi di 23115622. Ayu Zulaika binti Zulkifli di 23115659. Nur Hadizah binti Hadiah di 22315207. Nurul Fatin Umairah binti Hamiruddin di 23115667. Sa'idah Nafisah binti Zulkifli di 22315347. Nama diberi Immanuel Kant. Beliau dilahirkan pada 22 April 1724. Tempat lahir beliau di Königsberg, Prussia Timur, Kerajaan Prussia, kini dipanggil Kaliningrad, Rusia. Beliau meninggal dunia pada 12 Februari 1804. Maklumat ahli keluarga Immanuel Kant. Maklumat ahli keluarga: ibu beliau bernama Regina Dorothea Reuter. Bapa beliau bernama Johann Georg Kant. Maklumat pasangan: Immanuel Kant tidak berkahwin. Tempat tinggal Immanuel Kant di Königsberg, Prussia Timur, Kerajaan Prussia, kini dipanggil Kaliningrad, Rusia, sehingga beliau meninggal dunia. Kant merupakan seorang yang berbangsa Jerman. Kant tidak menganut sebarang agama atau lebih dikenali sebagai ateis. Tahap pendidikan Immanuel Kant. Pendidikan awal. Immanuel Kant menerima pendidikan awal di Königsberg, Prussia. Seterusnya, dia mula belajar di Collegium Fredericianum, sebuah sekolah Latin di Königsberg. Pendidikan tinggi. Immanuel Kant menyambung pelajarannya di University Albertina Königsberg pada tahun 1740, sewaktu beliau berusia 16 tahun. Pada awalnya, Immanuel Kant mempelajari bidang ilmu alam dan matematik. Seterusnya, dia beralih ke bidang falsafah. Akhirnya Kant memperoleh gelaran doktor pada tahun 1755. Pekerjaan Immanuel Kant. Immanuel Kant merupakan seorang guru swasta. Berikut merupakan antara karya yang telah dihasilkan oleh Immanuel Kant. Immanuel Kant telah berjaya menghasilkan sebanyak 30 buah buku bermula daripada tahun 1755 sehingga 1798. Berikut merupakan 5 pencapaian Immanuel Kant. Yang pertama, Immanuel Kant merupakan seorang ahli falsafah Jerman yang berpengaruh. Beliau memberikan sumbangan penting kepada epistemologi, metafizik, etika dan estetika. Kedua, falsafah moral Kant yang digariskan dalam Groundwork of the Metaphysics of Moral dan Kritik Alasan Praktikal memperkenalkan konsep imperatif kategori, menekankan prinsip etika berdasarkan rasional. Selain itu, karyanya tentang estetika seperti Kritik Penghakiman mempunyai kesan yang berkekalan pada pemahaman tentang kecantikan dan seni. Karya utamanya, Kritik Alasan Tulen, meneroka sifat pengetahuan manusia dan had akal. Akhir sekali, idea Kant meletakkan asas bagi banyak perkembangan falsafah seterusnya. Bahagian B, analisis. Soalan pertama, apakah kepakaran yang dimiliki oleh beliau?
Immanuel Kant ialah seorang ahli falsafah yang terkenal dari Jerman yang hidup pada abad ke-18. Beliau memiliki kepakaran dalam beberapa bidang falsafah utama. Berikut adalah penjelasan yang lebih terperinci mengenai kepakaran beliau. Yang pertama, epistemologi. Kant memberi pandangan epistemologi yang inovatif dalam karyanya, Critique of Pure Reason. Beliau membezakan antara pengetahuan a priori yang ada sebelum pengalaman dan posteriori yang diperoleh melalui pengalaman. Pengantaraannya terhadap konsep ruang dan waktu sebagai bentuk-bentuk pengetahuan universal juga merupakan sumbangan penting. Yang kedua, metafizik. Dalam pandangan metafiziknya, Kant memperkenalkan perbezaan antara dunia fenomena, yakni realiti sebagaimana muncul kepada kita, dan noumena, realiti sebenar di luar pemahaman kita. Konsep ini memperlihatkan pendekatan kritiknya terhadap pertanyaan mendasar tentang sifat realiti. Yang ketiga, etika. Kant terkenal teori etika deontologinya, yakni tanggungjawab, yang dijelaskan dalam Groundwork of the Metaphysics of Morals. Konsep imperatif kategorinya menekankan pada kewajipan moral dan niat baik sebagai dasar penilaian moral, bukan sekadar akibat tindakan. Soalan kedua, bagaimanakah beliau boleh menjadi inspirasi kepada anda? Beliau boleh jadi inspirasi kepada saya kerana beliau memberikan sumbangan besar dalam bidang etika dan epistemologi. Beberapa aspek filosofi Kant yang dapat menjadi inspirasi bagi kita antaranya seperti berikut. Yang pertama, imperatif kategori. Kant mengembangkan konsep imperatif kategori, suatu aturan moral universal yang harus diikuti oleh semua orang tanpa terkecuali. Ini membimbing kita untuk bertindak berdasarkan niat yang baik dan bermoral tanpa memperhatikan akibat atau keinginan peribadi. Yang kedua, martabat manusia. Falsafah Kant menekankan bahawa setiap individu memiliki martabat inherent, yakni kewujudan. Ini bererti kita tidak boleh memperlakukan orang lain hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan kita, melainkan harus menghormati hak asasi manusia dan melibatkan mereka sebagai tujuan dalam diri mereka sendiri. Soalan ketiga, adakah beliau telah melakukan sesuatu yang anda ingin lakukan di masa hadapan? Ya, beliau telah melakukan sesuatu yang saya ingin lakukan pada masa hadapan, iaitu membahas tentang epistemologi dan metafizik seperti dalam karyanya Kritik der reinen Vernunft, kritik terhadap akal murni. Kant berusaha mengatasi ketidakpastian dalam pengetahuan dengan mengenal pasti batasan dan kemampuan akal manusia. Dalam bidang etika, Kant memperkenalkan konsep etika kategori, di mana tindakan dianggap baik jika dapat dijadikan aturan umum yang diterapkan secara universal tanpa pencagahan. Idea ini menyumbang pada perkembangan teori etika deontologi, yakni kewajipan seseorang individu yang menekankan kewajipan dan moral intrinsik. Soalan keempat, jika anda boleh bertemu beliau pada hari ini, apakah soalan penting yang anda tanyakan kepada beliau? Dan berikan sebab kepada jawapan anda. Soalan yang saya akan tanya kepada beliau ialah, bagaimana konsep etika dan falsafah moral kita dapat diaplikasikan dalam konteks zaman dan perubahan sosial yang terus berlangsung? Sebab kepada jawapan saya, kerana ia memberi kita wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana Immanuel Kant melihat kebolehsuaian prinsip-prinsip etikanya di tengah-tengah perkembangan sosial dan perubahan zaman. Kita dapat mengetahui apakah ada elemen-elemen penting dalam pandangan etika Kant yang menurutnya tetap meskipun lingkungan sosial berubah. Soalan yang kelima, apakah pengajaran hidup berdasarkan personality
atau pencapaian yang anda pelajari daripada beliau. Pengajaran hidup dari pencapaian Kant ialah kita dapat mencakup prinsip-prinsip moral yang kuat seperti menghormati martabat manusia dan bertindak sesuai dengan aturan moral universal. Pencapaian dalam kehidupan bukan sahaja dapat diertikan sebagai kejayaan, tetapi juga sebagai upaya untuk hidup sesuai dengan standard moral yang tinggi. Seterusnya, bahagian C, falsafah. Berdasarkan biografi dan analisis tokoh, sila keluarkan falsafah yang dipegang setiap tokoh tersebut. Falsafah yang dipegang oleh Immanuel Kant. Pemikiran yang dibawa oleh Immanuel Kant. Immanuel Kant mengatakan bahawa nilai moral adalah satu hasil perbuatan yang dilakukan seperti satu kesimpulan terhadap sesuatu aktiviti teori utilitarisme. Utilitarisme adalah memikirkan dahulu sebelum mengambil sebarang tindakan, seperti bertanya kepada diri sendiri tentang kesan sesuatu tindakan ke atas semua pihak yang terlibat sebelum sebarang tindakan diambil. Penulisan Immanuel Kant lebih deontologikal, di mana deonto bermaksud tugas. Beliau mengatakan bahawa seseorang itu terikat pada tugas kerana dia adalah seorang manusia. Seterusnya, prinsip perintah mutlak. Immanuel Kant menyatakan biarlah undang-undang menjadi peraturan hidup seseorang itu, kerana beliau berpendapat bahawa manusia harus hidup mengikut undang-undang yang diterima oleh semua orang di dunia ini tanpa pengecualian. Namun demikian, moral tidak dapat menjadi satu prinsip sejagat kerana adanya perbezaan pendapat dan pandangan di antara manusia. Dengan kata lain, sesuatu tidak boleh dijadikan prinsip moral jika ia tidak boleh menjadi prinsip untuk semua orang. Idea ini dinamakan perintah mutlak. Prinsip perintah mutlak bermaksud sesuatu prinsip yang mutlak atau sebarang pengecualian dan syarat. Menurut beliau, kebenaran sebenar haruslah bebas daripada sebarang penyekatan atau perselisihan dalaman. Prinsip perintah mutlak, beliau menegaskan juga bahawa kita perlu bertindak dengan cara yang betul supaya maksim kita boleh menjadi peraturan atau undang-undang ini menjadi umum. Ada beberapa unsur penting perintah mutlak. Yang pertama, prinsip moral yang diamalkan mesti boleh diterima secara umum. Kedua, tindakan yang dilakukan mesti dapat menghormati manusia, bukan memperalatkan manusia. Sebagai contoh, penilaian prinsip perintah mutlak. Contoh situasi, seorang lelaki khawatir akan kelakuannya yang berunsurkan kejahatan dan bertanyakan kepada diri sendiri bahawa adakah ia satu tanggungjawab untuk membunuh diri. Adakah ia satu kelakuan yang bermoral kerana ingin membuat kebaikan untuk menjaga keselamatan orang lain dengan membunuh diri sendiri. Kaedah penilaian atas situasi di atas, maksim lelaki tersebut boleh menjadi undang-undang universal. Maksimnya ialah kerana mencintai diri orang lain. Ia mengatakan bahawa saya bertanggungjawab untuk memendekkan usia saya, di mana pada jangka masa yang panjang ia akan menghasilkan lebih banyak kejahatan daripada kepuasan. Lelaki itu berpendapat bahawa membunuh dirinya membawa kepada perkembangan hidupnya. Immanuel Kant berpendapat bahawa maksim ini bercanggah kepada undang-undang kehidupan manusia, kerana destinasi kehidupan adalah ke arah perubahan kehidupan dan membunuh diri hanya akan memusnahkan kehidupan. Kesimpulannya, membunuh diri adalah satu perlakuan yang salah dan tidak bermoral dari segi prinsip perintah mutlak.
Maka dengan ini tamatlah perbentangan kami. Jika ada kesalahan, maka perbetulkan. Jangan disebabkan satu kesalahan, hilang 1000 kebaikan. Tokoh yang seterusnya iaitu Ibnu Khaldun. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Hakimi. Hari ini saya akan terangkan biografi Ibnu Khaldun. Yang pertama iaitu nama Abdul Rahman ibni Muhammad ibni Khaldun Al-Hadrami. Ia lahir di Tunisia pada tahun 732 Hijrah dan meninggal di Mesir. Ibnu Khaldun merupakan salah seorang pakar sains Arab yang hidup antara tahun 1332 hingga 1395. Karyanya Kitab Muqaddimah diakui sebagai karya ulang para sarjana dan menjadi sumber hingga ke hari ini. Ahli historiografi dan sejarawan Arab abad ke-14 dianggap sebagai pengasas sejarah, sosiologi dan ekonomi moden. Hijrah Ibnu Khaldun iaitu Ibnu Khaldun pernah tinggal di Granada dan menimba pengalaman penting yang membentuk teorinya. Yang kedua iaitu Tunisia. Ibnu Khaldun aktif dalam politik dan menulis karya terbesarnya selama tinggal di Tunisia. Beliau memegang jawatan Duta Raja Mo di Granada. Yang ketiga iaitu ia pernah tinggal di Kairo dan dilantik sebagai hakim. Dan yang keempat di Algeria dan menjadi sebagai pensyarah di universiti. Next iaitu kejayaan diplomatik Ibnu Khaldun. Umur 20 telah diberi jawatan di mahkamah. Waktu umur 23 juga telah diberi jawatan setiausaha kepada Sultan Maghribi. Waktu 38 Perdana Menteri Tunisia dan menulis ringkasan beberapa buku oleh falsafah Arab. Dan juga ia menghafal Al-Quran dan mempelajari ulasan yang tertentu. Ibnu Khaldun iaitu belajar dengan guru-guru termuka di Maghribi. Beliau mendapat pendidikan Islam klasik, mempelajari Al-Quran yang dihafalnya dalam hati. Seterusnya ilmu yang dipelajari Ibnu Khaldun iaitu ilmu fiqh, hadis, tafsir, ilmu naqli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Amir Syafiq bin Yusri Effendi. Nombor metrik D22315476. Bahagian B, analisis tokoh Ibnu Khaldun. Soalan pertama, apakah kepakaran yang dimiliki oleh Ibnu Khaldun? Kepakaran yang dimiliki oleh beliau adalah kuat ingatan, iaitu menghafal Al-Quran sejak kecil serta menguasai pelbagai bidang ilmu dalam usia belasan tahun dan berjiwa pemimpin yang menjadi pegawai tertinggi istana dan ketua hakim negara. Soalan kedua, bagaimanakah Ibnu Khaldun boleh menjadi inspirasi kepada anda? Beliau boleh menjadi inspirasi kerana beliau mempunyai ingatan yang kuat untuk menghafal. Jadi saya ingin menjadi seperti beliau untuk menghafal sesuatu dengan mudah dan cepat. Soalan ketiga, adakah Ibnu Khaldun telah melakukan sesuatu yang anda ingin lakukan di masa hadapan? Ya, beliau telah melakukan sesuatu yang saya ingin lakukan, iaitu menjadi seorang pemimpin yang boleh memegang jawatan yang tertinggi di negara dan dikenali oleh khalayak ramai. Soalan keempat, jika anda boleh bertemu dengan Ibnu Khaldun pada hari ini, apakah soalan penting yang akan ditanyakan kepada beliau? Berikan sebab kepada jawapan anda. Soalan yang saya ingin bertanya kepada beliau ialah bagaimanakah cara untuk menguatkan ingatan untuk menghafal Al-Quran dengan mudah dan cara untuk menguasai pelbagai bidang ilmu dalam usia belasan tahun. Sebab saya bertanya soalan tersebut kerana beliau melakukan sesuatu yang luar biasa pada usia belasan tahun. Soalan kelima, apakah pengajaran hidup berdasarkan personaliti dan pencapaian yang anda pelajari daripada beliau? Pencapaian yang saya pelajari daripada beliau ialah menjadi seorang pemimpin yang berani di khalayak ramai dan boleh menyuarakan pendapat sebagai pemimpin yang adil. Disebabkan beliau juga, saya boleh menghafal Al-Quran dengan mudah dan mempelajari pelbagai ilmu dengan lebih mendalam supaya saya lebih mahir dalam bidang ilmu. Nama Syahidah Nafisa binti Zulkifli.
Kad metrik D22 315 347. Soalan seterusnya adalah bahagian C, iaitu falsafah tokoh Ibnu Khaldun. Soalannya, berdasarkan biografi dan analisis tokoh Ibnu Khaldun, sila keluarkan falsafah yang dipegang oleh Ibnu Khaldun. Sebelum itu saya akan bagi penerangan sedikit tentang Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang sarjana Islam Arab yang dilahirkan di Tunisia dan dikenali sebagai ahli sejarah, ahli sosiologi, ahli ekonomi dan ahli falsafah. Salah satu karya terhebat beliau ialah Muqaddimah atau lebih dikenali sebagai Prolegomena, yang merupakan pengenalan kepada kitabnya yang lebih besar, Kitab Al-Ibar atau buku sejarah. Falsafah atau pemikiran Ibnu Khaldun boleh dijumpai dalam buku Muqaddimah dan beberapa konsep utama di mana pemikirannya adalah seperti berikut. Yang pertama adalah asobiyah, iaitu perpaduan sosial. Asobiyah ni nak lebih dikenali ialah salah satu konsep utama dalam pemikiran Ibnu Khaldun ialah asobiyah, yang boleh ditafsirkan sebagai perpaduan sosial atau semangat kebersamaan dalam sesebuah masyarakat. Menurut Ibnu Khaldun, asobiyah adalah penggerak kepada pembentukan pemerintahan atau khalifah, dan beliau percaya bahawa kemerosotan sesebuah masyarakat disebabkan oleh kehilangan semangat kebersamaan. Poin yang kedua adalah kitaran sejarah, iaitu At-Tawaif. Ibnu Khaldun berhujah bahawa sejarah manusia mengalami kitaran berulang dari keadaan primitif hingga puncak kemajuan, kemudian merosot. Proses ini boleh dijelaskan melalui konsep asobiyah yang semakin lemah dari semasa ke semasa. Masyarakat yang baru bangkit kemudian akan menggantikan yang sebelumnya. Poin yang ketiga ialah sains umran. Sains umran ini bermaksud iaitu sains sosial. Bagi Ibnu Khaldun, sains sosial ini dianggap sebagai salah satu perintis sains sosial. Ibnu Khaldun ini memulakan pendekatan saintifik terhadap sejarah dan masyarakat. Ibnu Khaldun ini cuba mengenal pasti corak umum dalam pembangunan manusia. Ianya termasuk faktor-faktor seperti geografi, ekonomi dan sosial dalam analisis sejarah. Poin yang keempat iaitu al-amal al-siasi, iaitu bermaksud tindakan politik. Selain daripada sains sosial, asobiyah, kitaran sejarah, Ibnu Khaldun juga mempunyai tindakan politik, iaitu Ibnu Khaldun mengemukakan pandangan mengenai politik dan kerajaan. Beliau berpandangan kestabilan politik dan ketenteraman awam bergantung kepada keadilan dan keseimbangan kuasa. Poin yang kelima ialah poin yang terakhir daripada tokoh Ibnu Khaldun, iaitu ilmu dan pengalaman. Al-ilm dan al-aqliyat. Ibnu Khaldun menghargai peranan ilmu dan pengalaman dalam memahami sejarah dan masyarakat. Beliau atau lebih dikenali Ibnu Khaldun menganjurkan penggunaan kaedah saintifik dan rasional dalam memahami fenomena sosial. Falsafah Ibnu Khaldun memberi sumbangan besar kepada pemikiran sosial. Bukan sahaja pemikiran sosial malas dalam sejarah dan politik. Pemikiran beliau atau lebih dikenali pemikiran Ibnu Khaldun bukan sahaja relevan dalam konteks sejarah Islam, tetapi juga mempunyai kesan yang besar terhadap perkembangan sains sosial secara umumnya. Aristotle merupakan seorang ahli falsafah Yunani dan polimat. Beliau lahir pada 384 sebelum Masihi. Tempat lahir beliau ialah di Stagira, Greece. Beliau berbangsa Yunani. Pada tahun 322 sebelum Masihi, bersamaan dengan umur beliau 63 tahun, beliau telah dinyatakan meninggal dunia. Beliau meninggal dunia di Chalcis, Yunani.
Aristotle mempunyai seorang bapa yang bernama Nicomacheus. Bapanya bekerja sebagai seorang doktor swasta kepada Raja Makedonia Amystas. Namun bapanya mati ketika Aristotle masih kecil. Beliau juga mempunyai dua orang isteri. Isteri pertamanya bernama Pentheus, anak saudara atau anak angkat kepada Hermes, dan seorang anak perempuan yang dinamakan sebagai Pentheus juga. Namun, isterinya mati ketika mereka berada di Athens. Kemudian, Aristotle menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hephaestus dan mempunyai seorang anak lelaki yang bernama Nicomacheus sempena nama bapanya. Pada usia 17 hingga 37 tahun, Aristotle telah meneruskan pendidikannya di Akademi Plato selama 20 tahun. Beliau mendalami setiap ilmu falsafah dan juga lain-lain. Pada abad 345 sebelum Masihi, Aristotle telah dijemput oleh Philip II untuk menjadi tutor kepada anaknya Alexander the Great. Kemudian, pada tahun 355 sebelum Masihi, Aristotle telah mendirikan sebuah sekolah yang diberi nama Sekolah Lyceum di Athens. Sekolah tersebut telah dijalankan selama 12 tahun. Terdapat beberapa pencapaian Aristotle. Antaranya ialah orang pertama yang membangunkan sistem formal untuk penakbulan. Aristotle menggabungkan logik dengan pemerhatian untuk membuat tuntutan umum. Pandangan Aristotle yang mendalam mewujudkan kesarjanaan zaman pertengahan. Aristotle dihormati di kalangan sarjana Islam pertengahan sebagai guru pertama. Di kalangan Kristian pertengahan pula sebagai the philosopher. Penyair Dante juga memanggil Aristotle sebagai tuan orang yang tahu. Etika Aristotle sangat mempengaruhi minat dan diperbaharui dengan kedatangan moden etika kebajikan. Terdapat beberapa penulisan yang telah dihasilkan oleh beliau, antaranya ialah Sains Jadi, Falsafah, Linguistik, Ekonomi, Politik dan Psikologi. Risalah pula ialah Fizik, Metafizik, Etika Nicomacheus, Politik tentang. Bahagian B, analisis. Apakah kepakaran yang dimiliki oleh beliau? Kepakaran yang dimiliki oleh beliau adalah salah satu aspek yang membuat beliau menjadi seorang ahli falsafah dan ilmuwan yang berjasa. Beliau memiliki kepakaran dalam bidang seperti logika, metafizik, etika, politik, psikologi dan lain-lain. Beliau juga memiliki kepakaran dalam bidang seni dan muzik. Beliau menulis beberapa puisi dan drama yang menggambarkan kehidupan manusia dengan indah dan mendalam. Beberapa contoh kepakaran yang dimiliki oleh beliau. Logika. Beliau mengembangkan sistem logika yang disebut silogisme yang terdiri daripada dua premis dan satu kesimpulan. Premis tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar kesimpulan dapat dipercayai. Yang kedua, metafizik. Beliau meneliti tentang hakikat realiti, baik alamiah maupun abstrak. Beliau membedakan antara sifat, logo serta penampilan. Yang ketiga, etika. Beliau mengkaji tentang nilai-nilai moral yang harus dijunjung tinggi oleh manusia. Beliau menekankan pentingnya keseimbangan antara emosi dan akal dalam menentukan tindakan moral. Yang keempat, politik, iaitu beliau menganalisis tentang bentuk pemerintahan yang ada di dunia kuno seperti monarki, aristokrasi, timur laut, demokrasi dan sebagainya. Yang kelima, psikologi. Beliau mencuba untuk memahami proses mental manusia melalui metod introspeksi atau pengamatan diri sendiri. Yang keenam, biologi, iaitu beliau melakukan eksperimen empiris untuk membuktikan teori-teori biologisme. Yang ketujuh, seni dan muzik. Beliau menulis beberapa puisi yang menggunakan bahasa Yunani klasik dengan gaya elegan dan indah. Bagaimanakah beliau boleh menjadi inspirasi kepada anda? Beliau boleh menjadi inspirasi kepada saya kerana beliau menunjukkan bahawa manusia dapat mencapai keunggulan dalam pelbagai bidang ilmu dan seni. Beliau juga menunjukkan bahawa manusia dapat menggunakan akal budi dan emosi mereka secara seimbang untuk membuat keputusan yang baik. Seterusnya beliau juga menunjukkan bahawa manusia dapat berkontribusi iaitu sumbangan kepada kemajuan masyarakat dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan falsafah yang bermanfaat. Saya kagum dengan
kepelbagaian dan kedalaman pengetahuan yang dimiliki oleh Aristotle. Apakah beliau telah melakukan sesuatu yang anda ingin lakukan di masa hadapan? Aristotle telah melakukan banyak perkara yang saya ingin lakukan di masa hadapan, iaitu beliau mengkaji tentang nilai-nilai moral yang harus dijunjung tinggi oleh manusia. Beliau juga mengemukakan bahawa manusia memiliki alam budi atau akal sihat yang dapat membimbing mereka untuk melakukan tindakan yang baik sesuai dengan fungsi mereka sebagai makhluk rasional. Saya ingin meningkatkan kemahiran akal budi saya dan menggunakan akal budi saya secara seimbang untuk membuat keputusan yang baik. Saya rasa Aristotle adalah seorang tokoh yang sangat inspiratif bagi saya. Saya berharap saya dapat mengambil beberapa sifat dan kepakaran yang dimiliki oleh beliau di masa hadapan. Jika anda boleh bertemu dengan beliau pada hari ini, apakah soalan penting yang anda akan tanyakan pada beliau? Berikan sebab kepada jawapan anda. Saya akan bertanya pada Aristotle tentang pandangannya terhadap hubungan antara etika dan politik. Hal ini kerana prinsip-prinsipnya dapat diterapkan dalam masyarakat moden. Aristotle memiliki kontribusi yang signifikan dalam pemikiran etika dan politik yang dapat membimbing pemikiran dalam konteks zaman sekarang. Apakah pengajaran hidup berdasarkan personaliti atau pencapaian yang anda pelajari daripada beliau? Pengajaran hidup berdasarkan personaliti dan pencapaian Aristotle dapat mencakupi nilai-nilai seperti kearifan, keadilan dan keseimbangan. Aristotle juga menekankan pentingnya mencari kebahagiaan melalui pemahaman diri dan kebijaksanaan. Bahagia nafsi. Aristotle ialah seorang filosofi Yunani kuno yang memiliki berbagai konsep dan falsafah. Salah satu prinsip utama yang dipegangnya ialah teleologi atau tujuan akhir. Ia meyakini bahawa segala sesuatu memiliki tujuan atau tujuan akhir dan pengetahuan tentang tujuan ini dapat membantu memahami alam semesta. Aristotle juga memainkan peranan penting dalam etika dengan mengembangkan konsep eudaimonia atau kebahagiaan yang berkelanjutan sebagai tujuan tertinggi manusia. Ia memandang etika sebagai usaha untuk mencapai kebahagiaan dan kearifan. Selain itu, Aristotle terkenal dengan klasifikasinya dan analisisnya terhadap berbagai bentuk pemerintahan dalam karyanya Politik. Ia memandang bahawa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang berlandaskan keadilan. Namun, penting untuk dicatat bahawa pandangan dan konsep Aristotle dapat menjadi kompleks dan tergantung pada karya tertentu yang diakses.